Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang bergembira kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam sebentar tadi. Tapi biasalah, dalam kenaikan gaji itu ada juga yang tak puas hati. Mereka bising, sudah naik gaji masih bising lagi. Tak tahulah, ada yang mahu mungkin kenaikan gaji 100% tanpa memikirkan mudarat kepada negara. Yang mereka mahu, kalau boleh gaji dinaik sehingga 100%, tapi tak memikirkan mudarat, inflasi dan juga hutang negara. Ada juga walaun yang bising, tapi yang hairannya, kebanyakan yang bising itu bukan penjawat awam. Mereka adalah orang biasa, paling pelik lagi orang politik. Kenapa mereka bising padahal mereka kaya? Kenapa mereka bising padahal mereka tidak terlibat dalam perkhidmatan awam? Dan ada pula yang cukup berani mengatakan bahawa kalau begini saja kami dapat, tak perlulah dapat. Tak bersyukurlah namanya tu kan. Kita nak bersyukur dululah. Itu pertama sekali. Nasihat saya kepada rakan-rakan semua, bersyukur dululah. Berapapun yang kita dapat, yang penting ada kenaikan. Daripada tiada, better than nothing lah kan. Tapi itulah, ada juga yang kata lebih baik tak ambil, lebih baik tiada kalau sekadar begini. Walhal, ianya lebih baik daripada tiada. Lihat saja orang lain tiada kenaikan pun, mereka tetap bersyukur. Anda tu kenapa tak bersyukur? Dalam laporan di Harapan Daily, naik gaji pun ada penjawat awam bising. Rupanya dia ... Siapa dia ini? Ada juga penjawat awam yang bising, walaupun bakal menikmati peningkatan pendapatan antara 16,8 hingga 42,7%. Seorang pengguna X, Saiful Adnan, berkongsikan tangkap layar seorang penjawat awam yang mempersoalkan pelarasan gaji secara bertahap dengan fasa pertama bermula 1 Disember ini, manakala fasa seterusnya akan bermula 1 Januari 2026. Dia ingat rakyat Malaysia ini senang digula-gulakan. Pandai kau ya bagi 2 kali pecahan, katanya. Tunggulah next PRU nanti, kata seorang kaki tangan kerajaan yang difahamkan merupakan pembantu takbir. Menurut Ed Saifuddin, Ed, suami pembantu takbir berkenan, merupakan seorang polis. Rata-rata warganet meluahkan rasa geram dengan sikap penjawat awam tertentu yang tidak tahu bersyukur, lantaran taksub menyokong parti pembangkang. Mereka yang juga digelar walaun dilihat tidak berterima kasih, malah menyemai sentimen kebencian terhadap kerajaan perpaduan walaupun skim saraan perkhidmatan awam SSPA dilaksanakan selepas kali terakhir gaji disemak pada tahun 2013. Lain kali beritahu nama siapa, nak tahu juga pangkat apa yang terlebih kecoh dan tak erti tunjuk terima kasih langsung. Senang bos mereka nak ambil tindakan, tulis Magoman. Penjawat awam kalau tak reti nak bersyukur dengan peningkatan gaji, malas bekerja, rasa sudah tidak mampu lagi bekerja, dah boleh letak jawatan, berhenti bekerja dan bagi laluan kepada orang lain yang boleh betul-betul bekerja, kata Riadolo 90. Saudara-saudara sekalian, secara umumnya apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah berita yang baik. Sudah lebih 12 tahun tidak pernah ada penyelarasan. Jadi ini sebenarnya cerita yang sangat baik untuk dinikmati dan disyukuri. Memanglah ianya ada fasa 1 dan fasa 2. Ada sebabnya kerajaan membuat itu. Bukan hanya politik. Berhentilah berpikir hanya daripada soal politik semata-mata. Ianya mungkin melihat kepada kemampuan kerajaan ini untuk membayar. Jangan sampai gaji meningkat tapi negara tergadai. Lebih baik pelan-pelan, yang penting ada. Sekurang-kurangnya adalah kita tunggu nanti 2026 lagi. Jadi belajarlah bersyukur. Bagi mereka yang rasa tak bersyukur tu, tulis sajalah surat tak nak terima gaji kerana sikit saja dinaikkan. Kan tu lebih senang. Ini tidak. Cuba tanya yang kamu sokong tu, kata netizen. Cuba tanya yang kamu sokong, parti yang kamu taksub tu, pernahkah naik gaji anda
soal mereka. Kalau tak pernah, bagus diam, terima saja dan bersyukur. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Apabila pemimpin PAS iaitu Hadi Awang menyebut sebagai UMNO sudah nyanyok, apa yang sebenarnya berlaku? Apa yang dikatakan oleh Hadi Awang ini mendapat perhatian daripada ramai pihak. Ada yang ketawa, kata mereka, Hadi Awang hati-hati, jangan sampai apa yang kamu kata balik kepada Anda semula. Balik kepada kamu semula dan mungkin akan menjadi lebih besar masalahnya. Hadi Awang kata, PAS menyifatkan UMNO bukan sahaja diterajui individu salah, malah ramai ahlinya tidak mengundi parti itu menjelang PRK Nenggiri. Sehingga ini menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap ramai pemimpin termasuk akar umbi UMNO dan juga pemimpin-pemimpin besar UMNO. Mereka kata, Hadi Awang ni tak tahukah bahawa parti PAS lah yang sebenarnya parti nyanyok. Parti itulah yang parti sebenarnya perlu berubah, bukan hanya mengharapkan orang yang berubah. Ini kata mereka, ramai ahli ataupun ramai yang mengatakan, termasuk pemerhati politik kata, selagi PAS tidak berubah kepimpinan, ianya tidak akan berubah. Dan Zahid pun pernah kata, selagi Hadi memimpin PAS, jangan mimpi UMNO akan bekerja sama sekali lagi dengan PAS. Ini menunjukkan bahawa parti PAS sebenarnya sudah kehilangan kepimpinan yang sejati, kata mereka. Hadi Awang menyifatkan UMNO sudah nyanyuk, lalu menyeru ahlinya yang tidak berani keluar parti memilih PN dan pada PRK Nenggiri supaya mengundi PN. Presiden PAS berkata, kini yang tinggal dalam parti dikatakan dihinggapi penyakit tua itu hanya mereka yang ada dalam UMNO namun tidak mengundi. Saudara-saudara sekalian, menurut Hadi lagi, UMNO yang memerintah sudah berada zaman nyanyuk, lantik ikut suka hati orang. Dengan sebab itulah banyak kalangan orang UMNO yang meninggalkan UMNO, tinggal UMNO atau yang masih dalam UMNO tapi tak undi UMNO lagi, katanya. Tapi ada pemimpin UMNO kata, yang sebenarnya nyanyuk ni ialah parti PAS, sila cermin diri sendiri, kata mereka. Ada juga merujuk, mereka kata, PAS perlu diremajakan semula. Ini menunjukkan bahawa PAS juga sebenarnya mempunyai pemimpin-pemimpin yang gagal dan juga bersifat nyanyuk, kata beberapa orang pemimpin daripada UMNO. Hari ini Nur Jazlan berkata, pemimpin UMNO pemimpin PAS Hadi Awang perlu berundur sebagai Presiden PAS untuk memberi peluang kepada orang muda untuk menentukan halat tuju parti. Seorang pemimpin UMNO meminta Hadi Awang memberikan atau mencerminkan diri sendiri. Beli cermin besar-besar, lihat diri sendiri. Selepas Presiden PAS itu mendakwa, UMNO sudah nyanyuk kerana melantik pemimpin secara suka hati. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Nur Jazlan Mohamed berkata, Hadi perlu berundur bagi memberi laluan kepada muka baharu memimpin, menentukan halat tuju parti itu. Kata beliau, siapa yang sudah tua dan nyanyuk sebenarnya, cermin muka dan undur diri untuk beri peluang kepada orang muda yang profesional dan bagus kesihatan untuk mengetuai PAS, katanya kepada FMT. Pengundi di Malaysia sekarang, majoriti orang muda yang mahukan pemimpin yang mempunyai masa depan untuk membela nasib mereka, bukannya orang yang hanya penuh retorik, katanya. Semalam, Hadi dalam ceramah kempen PRK Nenggiri menyifatkan UMNO sudah nyanyuk sambil menyeru ahlinya memilih calon Perikatan Nasional PN Rizwadi Ismail yang ditentang Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani dari Barisan Nasional BN. Dakwanya, ahli yang kekal dalam parti dihinggapi penyakit tua itu hanya mereka yang ada dalam UMNO namun tidak mengundi UMNO. Sementara itu, seorang lagi ahli MKT UMNO, Razlan Rafi, berkata, label nyanyuk itu sepatutnya diberi kepada kerajaan PAS Kelantan yang didakwa gagal mengubah nasib rakyatnya walaupun lebih 3 dekad memerintah. Menurutnya,
Mereka termasuk penduduk di Nenggiri yang masih berdepan masalah antaranya kekurangan kemudahan asas dan tiada sumber untuk meningkatkan pendapatan. Nyanyuk pemerintahan kerajaan negeri PAS sehingga tidak memikirkan kemudahan asas untuk rakyat mereka, katanya lagi. Saudara, apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda dan sila tekan butang subscribe. Kali ini anda tolong tentukan sekarang siapakah yang nyanyuk, adakah UMNO atau PAS? Jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, satu lagi keputusan yang mengejutkan kita dan menarik perhatian kita berkaitan dengan bekas isteri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang kini berada di penjara, iaitu Rosmah Mansur, sekali lagi kalah di mahkamah berkait dengan cubaan untuk menangguhkan prosiding saman Syarikat Barang Kemas. Hari ini Rosmah gagal lagi menangguhkan prosiding saman Syarikat Barang Kemas tersebut. Dengan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Ong Chi Kwan menolak permohonan isteri bekas Perdana Menteri itu, iaitu Najib Razak, dengan kos RM5,000. Memang kesian kerana sudahlah permohonannya ditolak, terpaksa pula membayar RM5,000 lagi kos. Saudara-saudara sekalian, Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan Rosmah Mansur menangguhkan prosiding saman difailkan terhadapnya oleh Syarikat Barang Kemas Lubnan Global Royalty Trading SCL berhubung kehilangan lebih 40 barang kemas. Peguamnya Rajivan Nambiar berkata, Hakim Ong Chi Kwan menolak permohonan Rosmah dengan kos RM5,000. Katanya, permohonan yang difailkan pada 7 Jun lepas itu adalah untuk menangguhkan prosiding saman sementara menunggu keputusan rayuan Rosmah di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonannya untuk memasukkan kerajaan dan polis sebagai pihak ketiga dalam kes itu. Alasannya adalah sekiranya prosiding di hadapan Mahkamah Tinggi diteruskan, ia tidak sepatutnya menjejaskan prosiding pihak ketiga sekiranya Rosmah berjaya dalam rayuan itu, katanya. Mahkamah hari ini berkata, sekiranya Rosmah berjaya dalam rayuannya, Mahkamah akan memberi arahan baharu mengenai prosiding antara Rosmah dan pihak ketiga. Sehubungan itu, Mahkamah tidak membenarkan permohonan penangguhan. Rajivan berkata, saman itu ditetapkan untuk perbicaraan pada 2 hingga 6 Jun tahun depan. Global Royalty memfailkan saman itu pada 29 Mei tahun lepas, mendakwa Rosmah berbohong dengan mengatakan bahawa 44 barang kemas termasuk rantai berlian, gelang dan tiara yang dihantar kepadanya oleh ejen syarikat disita oleh pihak berkuasa Malaysia bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Global Royalty juga mendakwa isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu mengalihkan beban kepada kerajaan Malaysia, sedangkan barang kemas itu sebenarnya telah pun hilang. Syarikat itu pada mulanya menyaman Rosmah pada 26 Jun 2018 dan menuntut dia memulangkan kembali 44 unit barangan kemas yang dihantar kepadanya untuk dipilih atau membayar harga untuk semua barangan kemas berkenan yang berjumlah 14.79 juta US dollar. Saman itu bagaimanapun ditarik balik pada tahun 2019. Wow. Barangan kemas yang hilang itu berjumlah 14.79 juta US dollar. Kalau didarab dengan wang ringgit, ini satu jumlah yang bukan sedikit tapi sangat banyak. Di mana agak-agaknya barangan kemas itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Tempias Jana Wibawa bersatu bakar terkubur. Persoalan ini sangat besar untuk kita ketahui. Bersatu bakar terkubur sekiranya Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin didapati bersalah dalam kes salah guna kuasa yang membabitkan kes Jana Wibawa. Dalam kes Muhyiddin, wang dimasukkan ke dalam akaun bank Parti Bersatu. Ia berlainan daripada kes Najib di mana wang masuk ke dalam akaun peribadinya, kata sumber yang dipercayai. Pada 15 Ogos 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Terdapat 3 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Pihak pendakwa rakyat telah pun membuat rayuan ke atas keputusan tersebut. Pada Februari lalu, Mahkamah Session menangguhkan semua keputusan dakwaan di bawah Amla TF Pua. Sumber memberitahu Bersatu akan terkubur menerusi langkah yang diambil oleh pendaftar pertubuhan ROS. Sekiranya dakwaan di bawah Amla TF PUAA berjaya, ROS akan membatalkan pendaftaran Bersatu. Kita akan lihat 25 ahli parlimen tanpa parti, katanya. Mereka takkan masuk UMNO selagi Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi masih presiden dan mereka takkan sertai PKR, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang menarik perhatian kita. Adakah dengan tempias Jana Wibawa ini, kes tempias Jana Wibawa, Bersatu akan bakal terbubar terkubur? Bukan kerana Muhyiddin saja semata-mata, tetapi kalau terbukti ada uang yang haram masuk dalam Parti Bersatu, maksudnya ROS boleh mengambil tindakan terhadap parti itu dengan cara mungkin akan mengharamkan atau membubarkan parti tersebut kerana mengguna dan menyalahguna dan menyalurkan dana yang haram ke dalam akaun Parti Bersatu. Berbeza dengan Najib Tun Razak, kes beliau itu uang dimasukkan dalam akaun peribadi. Jadi, masalahnya hanya seorang menanggungnya, iaitu Najib Tun Razak. Beliau kalah dalam kes SRC dan kini dipenjarakan. Beliau tanggung sendiri. Tapi untuk kes Jana Wibawa, kalau betul terbukti bahawa ada wang yang dimasukkan dalam akaun Parti Bersatu secara haram, maka ini akan membawa satu perkara besar, masalah besar kepada Parti Bersatu, iaitu adakah Parti ROS ataupun bukan Parti ROS, ROS akan membatalkan atau mengharamkan kelulusan Parti Bersatu. Kerana menurut sumber, Bersatu akan terkubur menerusi langkah yang akan diambil oleh pendaftar pertubuhan ROS sekiranya kes Jana Wibawa kalah dan Muhyiddin terpaksa dipenjarakan. Sekiranya dakwaan ini di bawah AMLFTF Puan ini berjaya, ROS akan membatalkan pendaftaran Bersatu. Maka pada waktu itu kita akan melihat ada 25 ahli parlimen tanpa parti. Mereka tak akan masuk UMNO dan mereka juga tak akan masuk parti PKR. Jadi, kemana perginya 25 ahli parlimen tanpa parti ini kalau benar ROS akan membatalkan pendaftaran Bersatu? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.